Assalamualaikum, selamat pagi. Minggu yang baru. Jadi apa lagi kita berikan inspirasi di pagi Isnin hari ini 12 September bersama Nas Rahman dan Fariha. Dah cuti sekolah dah habis. Dah habis. Selamat kembali kepada realiti. Ya, terpaski dan juga kesesakan lalu lintas buat anda yang tinggal di kawasan bandar dan pekan. Kesesakan lalu lintas menjadi part of our lives again. Jadi syukurnya kesesakan lalu lintas dah kembali. Okey, pastinya kalau nak mulakan hari baru kan, minggu baru hari Isnin ni, ibu bapa pun kenalah selalu seceria. Ya, saya. Walaupun kembali sibuk dengan aktiviti harian kita, pastikan anak kita nak pergi sekolah dengan selamat. Walaupun ada kan kelonggaran untuk memakai pelitup muka, tetapi digalakkan. Jadi pengumuman daripada Menteri Kesihatan kita YB Khairy Jamaluddin. Jadi dari minggu lepas kita tidak lagi digalakkan memakai tidak digalakkan pula, tidak kelonggaran. Ada tidak, kelonggaran lah pilihan. Terutama di kawasan dalam bangunan kan. Selalunya dalam bangunan kita ada rasa was-was, tapi masih digalakkan terutama di klinik kesihatan, di hospital, pengangkutan awam. Kalau boleh kita jangan buatkan orang di sekeliling kita tu rasa was-was. Tapi saya percaya rakyat Malaysia mungkin dah selesa dengan pemakaian pelitup muka ni kan bertahun-tahun ni. Jadi kesedaran kita pun dah ada tinggi sedikit. Tepuk dada tanya selera lah. Mana tempat-tempat yang kita rasa macam perlu sentiasa ada lah sebenarnya pelitup tu. Sentiasa bersedia. Kalau tempat tu besar, kurang-kurang, bolehlah kalau ni kan. Rasa selamat sikit lah. Selamat sikit, begitulah. Yang penting sebenarnya diri sendiri untuk saya lah Fariha. Kalau anda rasa adalah rasa sesama sikit tu. Pakai, jadi pakai. Jadi bukan saja untuk diri kita tapi untuk melindungi orang di sekeliling kita yang kita bakal berinteraksi tu. Jadi kita cakna akan makna untuk selamatkan diri dan juga selamatkan orang lain. Nas, kita bulan September ni, kita masih lagi tahu menyemarakkan semangat keluarga Malaysia kita ni. Kan bulan kebangsaan kan. Tepat sekali. 16 September adalah tarikh yang bersejarah untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi kita nak bagi sedikit inspirasi kepada kita semua. Kepada kita semua tentang bagaimana utuhnya kita perlu menjaga keharmonian keluarga Malaysia. Jadi kita lihat kepada mereka yang telah lama berjuang untuk negara tercinta kita, terutama dari segi muzik ya. Jadi kita bersama dengan sebuah keluarga yang berirama begitu. Inspirasi di pagi hari dengan nada seluring khas. Bukan seruling. Ini pagi-pagi yang memang terkelu ini macam. Kita saksikan. Ini dia keluarga Parambelum Arumugam yang telah berkecimpung dalam dunia muzik selama 60 tahun dan menghasilkan 120 lagu setakat ini dalam karyanya. Kemerduan bunyi seruling tu nanti akan memberikan sedikit ketenangan juga pada kita pada pagi ini. Kita tengok dulu lah, kita dengar dulu. Okey. Tiupan seruling yang dimainkan begitu mengasyikkan. Nada seruling adalah gabungan daripada alunan merdu serunai, biola dan sitar dalam sebuah muzik yang harmoni. Lagu ini mendapat sentuhan istimewa daripada Sri Parambalam Arumugam, pemain seruling yang terkenal di Malaysia. Mesra dikenali sebagai Uncle Perul, dia juga merupakan seorang komposer yang berjaya menghasilkan lebih 120 lagu. Minat dalam muzik dipupuk sejak berusia 8 tahun dengan menyertai kumpulan Honey Band. Pelbagai pencapaian diperolehi, antaranya anugerah sepanjang hayat oleh Sugam Karnatika pada tahun 2019 dan yang terbaru, anugerah The King of Music Isai Ventan oleh Persatuan Kebajikan Pemuzik India Malaysia. Nada seruling menggabungkan nyanyian dalam bahasa Melayu, Cina, India dan juga muzik rap selain mengetengahkan elemen masyarakat orang asli. Diilhamkan bersama dua anak perempuan kesayangannya yang mensahirkan semangat keluarga Malaysia kepada golongan muda. Itu dalam itu composition, saya ada masuk penyanyi Melayu, Cina dan India dan Punjabi. Saya buat itu lagu selama lebih kurang 1 hari saya sudah buat itu lagu lah. Saya buat ini nada seruling ni lagu untuk kita punya negara lah. Kita punya Malaysia is a very good country negara yang
I should say is very good country. Kita tara apa-apa, kita mana-mana tempat kita pergi, kita boleh hidup. What I would like to say for the country, we live in this country with peacefully and happily. Brenta Parambalam, salah seorang anak perempuannya yang turut aktif dalam bidang muzik. Lebih istimewa, Brenta turut bermain sitar sebagai instrumen utama. Untuk generasi muda tu, memanglah kita boleh tengok mana-mana pun memang ada kat sana. Even kalau you keluar rumah ke apa ke, bila you jalan-jalan pun you boleh tengok, like I'm Indian. Pagi-pagi bila jalan dengan my mother ke, walking macam tu pun, kita boleh tengok orang Melayu, orang Cina pun tegur kita. Good morning, hi, everywhere. So, dari sana you boleh lihat lah semangat tu memang ada, semangat perpaduan tu. Syabas Uncle Peral, syabas di atas penghasilan lagu Nada Seruling. Semuanya untuk Hari Malaysia yang tercinta. Saya kira ini antara satu tanggungjawab besar yang dipikul oleh kita semua sebagai rakyat Malaysia kan. Mempertahankan keharmonian itu melalui pelbagai cara, dan ini salah satu cara melalui muzik. Dan kita nak terus, tadi kalau kita dah dengarkan dan kita lihat Mr. Parambalam dan juga Brenta, salah seorang anaknya yang bermain sitar. Ini seorang lagi anak beliau. Pandai bermain biola. Kita bersama dengan Lishani Parambalam. Good morning Lishani. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai, selamat pagi Cik Ikhlas dan Cik Fariha. Apa khabar? Khabar baik. Cantiknya pagi-pagi ni. Itulah dia dengan lengah orennya. Looking very beautiful. Dan tanya di atas anda sekeluarga ya, di atas penghasilan lagu Nada Seruling ini, siapakah inspirasi yang sebenarnya? Ya, Uncle Peral ada cerita sikit, anak-anak dia juga memberi feedback ya, ataupun maklum balas untuk menghasilkan lagu ini. Ya. Okay. So actually inspirasi lagu ni adalah of course is from my dad. Okay, because I mean it's like he's in the field for the past 63 years. So it's like we are the backbone. V is the one who tell him lah. Okay, regarding a composition of this song for our nation. Okay, so that it can be a contribution to our country. Because as you all know, bapa saya dia perform. I think it's like for a lot of official functions. So this is an opportunity for him to perform for the nation. Okay, towards Nada Seruling lah. So that's what I can tell. So it's actually I think the idea is from overall. Lisha, okey, kita tengok tadi video klip tu kan, macam cantik dengan, maknanya itu memang kalian lakukan untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ya? Ya. Ya Allah, itu siapa tu? Kan kita tengok ada Melayu, ada Cina, ada India. Mungkin boleh ceritakan sedikit bagaimana kalian sendiri macam, kita buat video lah, kita buat ni dan melambangkan negara Malaysia ini. Actually the combination with the Chinese singers and the Malay singers. Okay, actually the Malay singers and the Chinese singers. Okay, actually we work together. From the ex-Tanah Budaya staff. Which is called as Encik. Encik Rizwan Salam. So he's the one who wrote the lyrics. So since he's a very good friend of my dad, so he's the he's the one who he and my dad work together lah. Sama-sama lah ya. Bersama-sama di Istana Budaya lah and all that. Yep, he's the one help us to find the singers together with my dad. Jadi inspirasi daripada Encik Rizwan Salam ya. Daripada Istana Budaya. I see. Jadi dalam orang kata kita campur adukkan semuanya sekali. India ada, Melayu ada, Cina ada. Itu orang asli pun ada kalau tak salah saya. Tapi macam mana pula daripada genre lagu-lagu? Saya difahamkan ada hip hop juga yang diterapkan. Banyak elemen tu. Dalam Nada Seruling ni. Boleh ceritakan sikit? Which means the elements ke? Yes, the different elements that make up the song. Silakan. Okay, actually these elements, it's like kita utamakan
I mean it's like tiga bangsa yang berbeza. Tiga bangsa kaum utama yang berbeza. So which is Malay, Chinese and Indian. So and also I mean it's like bukan saja kita tak lupakan, I mean it's like for the artists as well. So that I mean like we have we have put them, I mean ada column there lah. So we have maybe you boleh idea punya from the rap elements itself. So that's the one I can add. Okay, and then lagu ni I mean it's on the cross culture lah. Okay, as you can see, for the melody of the Malay is sang by the Indian, Punjabi and the Chinese. So the melody sang by the and Punjabi and the Malay. Okay. Alright, Lisha, perancangan nanti apa Indian lagi? Is sang by Perancangan kalian selepas ini apa? Apa perancangan akan dilakukan untuk bertiga? Next project for the family. Apa cerita? Still under discussion. So once we finalize, of course we'll let you all know. Baiklah, jadi memang teruja melihat orang Melayu menyanyi Mandarin dan orang Cina menyanyi Punjabi dan sebagainya. Inilah dia semangat Malaysia ya, dan perpaduan yang kita cari. Jadi terima kasih Lisha. Terima kasih banyak-banyak Lisha di atas semangat yang dipertontonkan. Ini antara yang boleh kita jadikan sebagai iktibar kepada anak kita lah sebenarnya. Tepat sekali. Anak-anak saya pasti akan teruja. Terima kasih Lishani dan juga keluarga Uncle Peral kerana menyemarakkan lagi semangat cinta akan negara kita Malaysia. Baik, terima kasih banyak-banyak Lisha. Seronok. Kalau kita tengok satu family kan, satu pandai main sitar, ayahnya main seruling, anaknya pula main biola. Seronok kalau kita tengok, sejuk hati. Sejuk hati. Awak kalau dengan anak semua? Saya cuba, tapi nampaknya anak-anak saya ni antara tiga yang saya ada, hanya satu yang mempunyai affinity kepada muzik. Yang dua lain ada telinga dia ada kokak sikit. Tak apa, kita tetap sayang dia. Kita tetap sayang dia. Kepada isteri yang sedang menonton, kita sayang anak-anak kita, jangan khawatir. Jadi kita semarakkan lagi bisnes ni. Kita nak beras ketika. Jaga-jaga balik nanti 10.30. Wife tunggu tepi. Apa you cakap? Mana I apa? Okey, kita beras ketika kembali nanti. Ini satu lagi isu yang kita perlu, mungkin dah biasa kita dengar, tapi masih ramai lagi yang masih tanya macam tak tahu kalau terjadi kepada keluarga kita. Kan ibu atau ayah meninggal, mungkin ada meninggalkan harta pusaka, agihannya bagaimana? Dan ingin mungkin keluarga-keluarga mungkin mengalami kepincangan kerana agihan harta pusaka. Jadi saksikan segmen kita selepas ini, jangan ke mana-mana. TV3. Pengurusan harta pusaka dalam kalangan masyarakat merupakan satu prosedur penting yang perlu difahami oleh semua pihak. Masih ramai individu yang memandang remeh mengenai wasiat dan perancangan harta pusaka. Menurut Majlis Agama Islam Selangor, hampir 70 bilion ringgit nilai harta pusaka dengan majoriti umat Islam tidak dituntut sejak merdeka sehingga ke hari ini. Persoalannya, sejauh mana tahap pengetahuan masyarakat terhadap proses pengagihan harta pusaka di Malaysia? Yang saya pernah dengar faraid, walaupun saya tak pernah mengalami sendiri belum lagi, tapi faraid, hibah semua, itu yang saya tahulah dari segi pembagian yang dua lelaki satu perempuan. Yang saya faham tentang hibah sebab pernah berlaku dekat dalam family saya. Mak saya siap-siap masih hidup ni, dia dah bagi siap-siap untuk anak-anak dia. Contohnya kebun. Semua kami 5 beradik dan dia siap-siap bahagilah. Bahagian kebun A dia dah bagi siap untuk anak. Yang ni rumah apa semua dia dah bagi siap-siap dan kita pergi pejabat tanah sign sama-sama kat sana. Dia lebih pada lelaki, pihak lelaki. Kalaulah si mati tu dia wasiatkan ke semua harta dia kan, untuk something, contohnya untuk infak ke apa semua, dia cuma 2/3 je valid, 2/3 je valid. Yang lain semua saya kena dia memang reserve untuk family ya kan. Memang patut buat secara terancang, bukan macam
apabila dah terdesak, macam dah ada waris-waris yang meninggal ataupun ada tuan punya harta pusaka itu meninggal, sibuk untuk untuk nak bahagi-bagikan. Jadi bila kebanyakan kita ni, bila benda tu dah terlepas ataupun dah menjadi macam masalah besar, barulah menyalahkan sana, menyalahkan pihak sini kan. Kelewatan pengagihan, perebutan dalam kalangan waris serta perselisihan faham terhadap konsep wasiat, faraid serta harta sepencarian adalah antara masalah utama dalam pengagihan harta pusaka. Lebih membimbangkan, kegagalan waris mengurus harta pusaka sehingga dibekukan dibimbangi membuka ruang kepada kegiatan penyelewengan harta pusaka oleh pihak yang ingin mengambil kesempatan. Akibatnya, harta yang ditinggalkan tidak dapat dimanfaat sebaiknya oleh waris demi kelangsungan hidup. Sama ada waris maupun pihak berwajib, kedua-duanya harus menjalankan tanggungjawab bagi meminimalkan masalah harta pusaka daripada terus membarah. Mungkin ada banyak rakyat Malaysia di luar sana yang masih kurang cakna akan konsep pengagihan harta pusaka. Macam kita cerita tadi lah, Fariha, ada harta pun susah, tak ada harta pun susah. Yang kita nak jaga ahli-ahli keluarga kita dan menjadi tanggungjawab ya setiap ibu dan ayah, dan kalau ada anak-anak dan sebagainya, takkan kita nak tinggalkan mereka dengan hutang ataupun kepincangan sebelum kita meninggalkan dunia ini. Menjadi tanggungjawab kita. Betul. Hari ini kita mungkin nak berikan sedikit pemahaman tu penting kan. Kadang-kadang kita rasa macam saya saya ingatkan wasiat tu untuk keluarga, rupanya wasiat tu bukan untuk keluarga. Saya ingatkan hibah tu ingat assumptions. Very bad very bad. Okay, we continue this discussion. Baik, kita nak perkenalkan ini antara individu penting juga kalau berkenaan dengan pembahagian harta pusaka dan sebagainya. Kita kenalkan Datuk Muhammad Azmi Muhammad Zain, merupakan Ketua Pengarah Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Dan terima kasih kerana bersama kita untuk menyuluh sikit kegelapan bila kita cakap tentang gelap ni, sebab kadang-kadang orang macam awak tak cakap faham, kan? Assume je kita main hentam kromo kata palatau kan. Jadi kita akan mulakan dengan apa yang dimaksudkan dengan harta pusaka ni. Berapa jenis dia ada? Secara umumnya, harta pusaka kita boleh kategorikan kepada dua kategori. Pertama, harta yang melibatkan harta tidak alih. Harta tidak alih merupakan harta yang berbentuk tetap seperti tanah dan juga bangunan, rumah dan sebagainya. Manakala kategori kedua, harta tidak alih. Harta tidak alih. Harta tidak alih merupakan harta yang berbentuk wang tunai, saham seperti saham ASB, tabung haji, simpanan dan kereta yang berbentuk yang boleh yang boleh kita transfer lah, yang mudah alih. Itu harta tidak alih lah. Okay. So kebanyakannya melibatkan dua kategori tadi itulah. So apabila berlaku sesuatu kematian, biasanya yang mati akan meninggalkan dalam bentuk dua kategori tadi itulah. Sama ada harta tidak alih dan juga harta alih. Okey. Harta tidak alih, harta alih. Okey, ini antara yang diperkatakan dua kategori ni. Tapi kalau misalnya kalau anak-anak dah tahu awal kan, macam kadang ada segelintir ibu bapa yang bagi tahu okey ini masa hayatnya, hidupnya bagi tahu ini begini. Okeylah, anak-anak tahu, boleh menuntut. Tapi mungkin tak sempat pun nak bagi tahu. Kan. Jadi wasiat itu, dan saya nak tanya mengenai dengan penulisan wasiat lah. Wasiat dan juga hibah tu bagaimana sebenarnya? Apa yang sebab tadi saya faham wasiat tu sebab kita selalu tengok cerita Melayu. Wasiat. Cerita Melayu kata wasiat. Lepas tu satu lagi, wasiat kalau cakap mulut zahir je, tak ada orang tengah, tak ada saksi pun tak sah juga yang saya fahamkan. Jadi mungkin penerangan daripada Datuk sendiri. Khusus amat penting untuk kita faham berkenaan dengan wasiat dan juga hibah. Kedua-dua dilaksanakan sebelum berlaku kematian. Wasiat bagi umat Islam boleh dilakukan kepada bukan waris dan tidak melebihi 1/3 daripada jumlah keseluruhan harta yang dipunyai oleh, dalam konteks ni, ibu bapa lah. Biasanya kita bercakap pasal ibu bapa lah. Manakala hibah boleh dilakukan kepada waris dan juga
bukan waris. Tetapi kedua-dua ni, wasiat dan juga hibah, perlu diselesaikan sebelum berlaku kematian. Sebelum tu. Contoh, saya ada anak dan saya ingin hibahkan atau bagi keseluruhan harta saya tu kepada anak-anak saya. Mana saya kena selesaikan sama ada tukar nama kereta ataupun tukar nama bangunan, tukar nama tanah sebelum berlaku kematian. Mana saya boleh hibahkan keseluruhan harta milik saya kepada anak saya ataupun kepada isteri saya. Tapi kalau saya nak wasiat, saya tak boleh wasiatkan kepada waris saya, sama ada kepada anak saya ataupun kepada isteri saya. Kalau saya wasiatkan juga kepada anak saya, setelah berlaku kematian saya perlu mendapat persetujuan waris. Perlu mendapat persetujuan waris. Tetapi kalau saya wasiatkan kepada Tuhan, 1/3, tak lebih daripada 1/3, tak perlu mendapatkan persetujuan daripada waris. Wasiat itu sah, tak lebih daripada 1/3. Kalau okey, kalau wasiat hibah kan, perlu ada peguam ataupun kita boleh tulis je atas kertas? Perlu ada saksi dan perlu ada bertulis. Orang dengar itu sangat penting ya. Yang satu lagi soalan yang sering kali ditanya. Mana kalau wasiat tak lebih daripada 1/3, 2/3 selepas kematian saya akan jatuh kepada faraid. Jatuh kepada faraid. Jatuh kepada faraid. Okey, jadi dari segi agihan pula, bagaimana dengan pembahagiannya dan siapa yang layak memohon? Pembahagian yang tu agak teknikal. Yang tu kena tengok sama ada si mati saya masih ada ayah ataupun ada mak, ataupun saya hanya ada anak perempuan, saya ada anak lelaki. Sekiranya saya sudah tak ada mak dan juga ayah dan saya ada anak lelaki, kesemua harta saya akan jatuh kepada anak saya dan juga kalau ada isteri lagi jatuh kepada isteri. Tetapi kalau saya tak ada anak lelaki, hanya ada anak perempuan, bukan kesemua harta saya jatuh kepada anak perempuan saya. Ada lagi bahagian-bahagian lain. Tapi sekiranya saya masih ada ibu ataupun saya masih ada ayah, sebahagian daripada harta saya akan dibagi kepada mak dan juga ayah saya. Dari segi itu agak teknikal, boleh rujuk kepada pamphlet yang dikeluarkan oleh JKPTG lah untuk detail. Dan juga bergantung kepada case by case. Case by case. Laman web pun ada juga. Laman web ada juga. Seperti mana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sebab pembahagian pusaka ni dah dijelaskan dalam Al-Quran secara jelas. Berkenaan berapa bahagian. Ini kadang-kadang dia macam ni. Bila anak ramai ni, Datuk. Kan anak ramai, hartanya macam tu je, tapi anak ramai. Jadi bagaimana? Mungkin ada berlakunya pertelingkahan dan sebagainya. Kalau harta ni kalau semua faham berkenaan dengan pembahagian ikut hukum faraid, sepatutnya tak timbul pertikaian. Kalau ada timbul pertikaian, dia lagi ramai lebih banyak kepala. Betul. Kalau ada timbul pertikaian, yang tu yang menyebabkan kes tidak dapat diselesaikan dengan cepat lah. Tetapi ada juga keluarga yang telah bersepakat. Dia tidak dah agih-agihkan berdasarkan kepada persetujuan masing-masing dan tidak mahu ikut hukum faraid. Yang tu pun boleh. Saya sendiri dulu semasa ayah saya meninggal, saya dah pergi buat permohonan dekat JKPTG di Kelantan dan adik-beradik saya dah berpakat dan kita pergi pada hari bicara dan pegawai berkenaan memaklumkan kalau ikut hukum faraid agihannya macam ni. So adik-beradik saya kata, okey, saya bersetuju dengan hukum faraid, saya ambil dulu, lepas tu kita agihkan ikut apa yang dah dipersetujui. Ambil dulu ikut faraid tu dulu. Kita kena terima dulu hukum faraid sebab hukum faraid ini satu kefarduan yang kita mesti terima. Lepas tu bila kita terima hukum berdasarkan kepada agihan hukum faraid, kita nak buat berdasarkan kepada muafakat boleh. Barulah musyawarah awak sikit satu kau kalau kes berlaku gitu cepat.
Tapi yang jadi masalahnya, waris tak bersetuju. Tak bersetuju untuk mengagihkan ke tak bersetuju untuk menerima faraid? Tak bersetuju Salah satu. untuk menerima faraid dan juga tak bersetuju dengan Bila dah semua? Amboi. Sebab ada kes yang bila dah berbincang sebelum datang bicara bersetuju. Tapi bila pergi depan pegawai yang membicarakan kes tak bersetuju. Itu yang berlaku. Tak dapat diselesaikan dalam satu kali bicara lah. Jadi macam mana pula dengan keadaan harta-harta yang tidak dituntut mengikut satu laporan di utusan Malaysia ya. Tahniah kepada jabatan kerana mengagihkan 54.7 bilion nilai harta yang diselesaikan sejak tahun 2016. Jadi tahniah. Tapi setakat ini 60,000 kes masih belum diselesaikan. Macam mana boleh jadi macam tu? Macam mana ada orang yang tak nak selesaikan agihan harta pusaka dia? Ada ke orang macam tu? Yang 60,000 kes tertunggak berlaku terutamanya semasa tempoh pandemik lah pada tahun 2020 dan juga penghujung 2019. Sebab pada masa tu kes-kes tidak dapat dibicarakan. Walau bagaimanapun pada masa ini JKPTG telah mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikan kes-kes tertunggak. Kita telah memperkenalkan klinik penyelesaian kes pusaka yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Taqiyuddin di Parlimen SIK pada bulan 2 tahun ini. Dan pada masa sama juga kita telah mengadakan permohonan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam dan juga Kementerian Kewangan untuk melantik kekitangan secara kontrak. Dan alhamdulillah telah dipersetujui oleh JPA dan juga MOF seramai 100 kaki tangan tambahan akan dilantik selewat-lewatnya hujung tahun ini insya-Allah. Dan dengan pelantikan berkenaan insya-Allah kes-kes tertunggak dapat diselesaikan. Cumanya saya memohon kerjasama lah daripada waris-waris yang membuat tuntutan supaya mengadakan muafakat dan juga ikut hukum faraid supaya kes dapat diselesaikan dengan segera. Biasanya kalau ada muafakat dan ikut hukum faraid, satu kali bicara dah selesai. Kalau ikut kita punya piagam pelanggan dalam tempoh 4 bulan dapat diselesaikan sekiranya tak ada pertikaian di antara waris. Agak efisien dan insya-Allah kita akan cuba pendekkan lagi tempoh berkenaan daripada 4 bulan kepada 3 bulan dengan pertambahan kaki tangan yang kita dapat daripada GPA. Jadi untuk penonton kita di luar sana yang dah tergerak hati nampak kat kaca TV, kita belum buat kita punya lagi. Apa yang mereka perlukan? Dokumen-dokumen dan sebagainya. Mana list of documents yang boleh mereka dapatkan? Dan kita juga ada soalan daripada Facebook ya. Nanti insya-Allah kita akan war-warkan juga ya. Okey, mungkin boleh Nabit ini dia. Okey Datuk, ini soalannya. Assalamualaikum Datuk, tolong jawab. Baik. Bagaimana tanah pusaka ratusan tahun milik saudara emak saya boleh ditukar kepada seorang yang tidak dikenali di Melaka dalam tempoh 8 jam oleh PT satu daerah? Muskil. Saudara sudah rugi ratusan ribu ringgit urusan mahkamah. Pemilik tanah baru dah meninggal. PRRM dah kata pemilik baru salah daripada segi undang-undang. Proses tukar milik masih belum boleh buat atas birokrasi PTD. Rala atas tindak tanduk penguasa pusaka kecil daerah minta bos jawab. Terima kasih. Dia bos besar dia minta jawab. Silakan bos. Okey. Biasanya apabila dikemukakan dokumen kepada Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian, kita berdasarkan kepada dokumen yang diakui sah oleh pejabat tanah. Maknanya dia mana-mana grant yang kita terima daripada pejabat tanah, kita akan buat agihan berdasarkan kepada pengesahan yang kita terima daripada pejabat tanah. Tapi tidak dinafikan, ada setengah dokumen tidak dinyatakan dengan jelas. Tidak dinyatakan dengan jelas sama ada ia merupakan pentadbir ataupun pemilik. Berlaku juga kes berkenaan yang mana pindah milik dilakukan kepada pentadbir bukan kepada pemilik.
Itu yang berlaku kesilapan yang kesilapan bukan berlaku di peringkat agihan, tetapi di peringkat pengesahan dokumen hak tanah berkenaan. Jadi untuk pengurusan, pihak pengurusan ni, adakah mereka bertanggungjawab dan bolehkah mereka disabit dari segi undang-undang? Pihak pengurusan yang membicarakan kes tak boleh disabitkan. Cumanya pihak yang rasa teranaya ataupun berlaku ketidakadilan, dia boleh membuat tuntutan di Mahkamah Tinggi. Di Mahkamah Tinggi. Sebab dalam hal urusan pusaka sebenarnya terdapat 3 agensi yang bertanggungjawab dalam pengurusan harta pusaka di negara kita. Pertamanya pembahagian pusaka di bawah JKPTG yang melibatkan kes-kes harta tidak alih yang bernilai tidak lebih daripada 2 juta sebelum ini. Tapi dengan tindakan selepas ini, harta tidak alih dan juga alih tidak melebihi 5 juta. Manakala pada masa ini, harta-harta alih yang tidak melebihi 600,000 berada di bawah tanggungjawab Amanah Raya Berhad. Amanah Raya. Dan harta-harta yang melebihi 2 juta adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pada masa ini, JKPTG hanya bertanggungjawab sekiranya melibatkan harta-harta tidak alih sahaja. Contoh, kalau saya cuma ada tanah dan juga bangunan, saya boleh buat permohonan kepada JKPTG. Dan pada masa sama, saya mempunyai harta alih berbentuk wang tunai. Saya boleh buat permohonan kepada JKPTG. Tetapi sekiranya saya tidak mempunyai tanah, tidak mempunyai rumah, harta tidak alih, tetapi saya mempunyai saham dan wang tunai, saya tidak boleh membuat permohonan ke JKPTG. Tetapi saya boleh membuat permohonan terus kepada Amanah Raya sekiranya saham dan juga wang tunai saya itu tidak melebihi RM600,000. Jadi kalau ingin ke Mahkamah Tinggi pun harus ke Amanah Raya dulu untuk mengemukakan. Kalau melebihi daripada RM600,000, terus kepada Mahkamah Tinggi. Tapi dalam kes tadi, sekiranya ada dokumen yang menyatakan tanah berkenaan adalah milik beliau yang sah, boleh mengemukakan kepada Mahkamah Tinggi. Okey. Sebenarnya banyak soalan kita dapat. Banyak. Dekat Facebook MHR banyak yang bertanyakan tentang agihan harta pusaka ni. InsyaAllah Datuk standby je. Nanti penerbit kata ada episod 2, kita panggil Bos Mai. Itu dia. Dan penonton-penonton kita akan dapat bertanya kepada Tuan Bos ni. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Muhammad Azmi Muhammad Zain, Ketua Pengarah Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan. Celik mata kita sikit. Alhamdulillah. InsyaAllah. Kan. Nampak jalan jugalah sikit. Semua mungkin tak salah, dah habis dah. Ya, kami pun kat sini kata dah habis dah. Jangan dah ni. InsyaAllah kita akan sambung cerita ni kalau ada banyak sokongan daripada penonton-penonton kita. Sekarang kita berehat seketika dan apabila kita kembali, sambutan Hari Malaysia 2022. Macam mana cara dia? Meriah tak meriah? Semua sebab sini di MHI. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih setia bersama kami. Tadi sebenarnya kita telah warakan berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia 2022. Kita dah sambut 31 Ogos yang lalu. Cukup meriah. Keterujaan rakyat Malaysia yang hadir di lokasi bersejarah itu cukup luar biasa. Kali ini kabarnya ada keunikan yang luar biasa juga, apatah lagi Hari Malaysia akan dilakukan di negeri Melaka. Oleh itu kita nak bersama dengan Puan Azlina Alias, merupakan Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Melaka. Ya, saya. Terima kasih. Dari Melaka pukul 5 pagi. Dari Melaka kita datang ni, Fariha. Kena pantun sikit ke apa? Boleh. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek, mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut tersebut. Budi yang baik, rasa nak junjung. Allahu Akbar. Itu betul orang Melaka. Ada sikit lagi dia undang sayang. Jangan. Okey. Yeah. Kita bercakap berkenaan dengan penganjuran Hari Malaysia 2022. Kan? Selalunya kita tahu penganjuran ini akan dibuat di negeri Sabah ataupun di Sarawak. Tapi kali ini negeri Melaka diberikan penghormatan untuk menganjurkan Hari Malaysia 2022. Tapi sebelum itu saya nak ucapkan tahniah dululah. Sekali tahniah Syabas Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia kerana telah menganjurkan
sambutan Hari Kebangsaan 2022 pada 31 Ogos yang lalu. Cukup luar biasa sambutannya, meriah, lebih 100,000 pengunjung. Betul. Okey. Dan kali ini sambutan Hari Malaysia 16 September nanti akan dilakukan di negeri Melaka. Mungkin Puan Azina boleh kongsikan berkenaan dengan sambutan penganjuran Hari Malaysia 2022 ni. Terlebih dulu saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak TV3 dan Jabatan Penerangan yang telah mengaturkan slot ini, dan sesungguhnya Hari Malaysia ni dia mempunyai satu roh yang luar biasa sebenarnya. Ya, dia lanjutan daripada kita menyambut Hari Kebangsaan, ya. Di mana Hari Kebangsaan itu kita meraihkan hari kita merdeka, ya. Persekutuan Tanah Melayu mendapat kemerdekaan, ya. Dan untuk Hari Malaysia ni lebih istimewa sekali kerana ia merupakan hasil daripada orang kata persetujuan bersama, ya. Di mana pada 16 September 1963, berbalik pada nostalgia pada waktu itu, di mana Tunku Abdul Rahman berjaya mendapatkan, ya, persetujuan daripada rakyat, daripada pelbagai kaum, pelbagai etnik di Sabah dan di Sarawak khususnya, untuk bersama-sama dengan Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu untuk membentuk satu negara baru, iaitu inilah negara kita sekarang, negara Malaysia. Dan bersesuaianlah dengan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, iaitu Keluarga Malaysia Teguh Bersama, Fariha. Jadi keterujaan daripada Hari Kebangsaan tu saya harap kita dapat sekalikan, sambungkan dengan Hari Malaysia ini, sebab rohnya lebih kurang sama, betul tak? Ya. Jadi itulah kita anggap ini adalah satu semangat yang luar biasa yang telah dititipkan oleh jemaah menteri kita, ya, yang di mana mereka telah bersetuju untuk kita menggilirkan sambutan ini, sebab selalunya sambutan Hari Malaysia memang disambut meriah di Sabah dan Sarawak khususnya. Jadi apa kata kita lanjutkan di Malaysia, dan kami di Melaka merasa sangat bertuah lah dengan keputusan Kementerian Komunikasi dan Kerajaan Malaysia serta Kerajaan Negeri Melaka khususnya, ya, telah bekerjasama, dan merasa sangat bertuah sekali apabila Melaka menjadi negeri pertama yang terpilih untuk menganjurkan Hari Malaysia peringkat kebangsaan pada tahun ini. Tuan rumah ni, ya? Tuan rumah. Ya. Kita cakap tuan rumah ni, tuan rumah kalau tetamu datang, banyak keunikan dia. Ya, baik. Okey, untuk pembaharuan ni apa akan dilaksanakan? Keunikan yang akan dipertontonkan ketika Hari Malaysia 2022 ni? Sudah tentu, ya, keunikan pertamanya adalah lokasi itu sendiri, ya. Kenapa kita memilih dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan? Kerana itulah tempat pertama Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan yang kita akan merdeka pada ketika itu di Padang Pahlawan, ya. Pada kita sebelum merdeka pada waktu itu. Jadi apabila memorial itu adalah satu lokasi yang bersejarah, dan Melaka sendiri merupakan lokasi bandaraya warisan dunia yang telah diiktiraf oleh UNESCO. Jadi sinonimnya Melaka itu sendiri sebagai salah satu lokasi penganjuran Hari Malaysia sudah bertepatan sekali lah. Jadi kami merasa sangat berbangga, dan kalau boleh memang nak semua rakyat Malaysia sama-sama berkumpul bagi kita sama-sama menghayati keunikan Hari Malaysia itu sendiri. Dan tadi bila Fariha tanya, kan, apa uniknya kali ini, banyak yang unik kita tonjol kepada hari ini, iaitu pada Hari Malaysia nantilah, ya. Bukan saja persembahannya yang diatur sebegitu rupa, persembahan pun kita bukan buat secara orang kata main buat saja, tetapi persembahan itu diatur walaupun dia berkonsep hiburan, tetapi ia diatur sedemikian rupa dengan konsep musikal, teatrikal dan patriotisme. Dan kalau dapat lihat gambar di skrin tu, keunikannya adalah kita minta semua rakyat yang datang untuk menyaksikan Hari Malaysia sama-sama memakai pakaian ataupun busana tradisional ataupun etnik pada era itu, nuansa era 50-an 60-an tersebut. Kalau kita tengok Tunku Abdul Rahman pakai macam mana, kan, pakai songkok tinggi, pakai baju Melayu. Kalau yang lain tu pula ada yang pakai kemeja dengan seluar, ya, warna putih dan bertopi, ada yang bersongkok, ikut kepercayaan kaum masing-masing lah. Kena buat riset sikit lah. Ya, saya. Okey, sambutannya bila yang akan dilaksanakan, malam ke siang ke? Sambutannya pada 8 malam, ya. 8 malam 16 September tersebut. 8 malam sampai pukul 11 malam, dan istimewanya selain kita ada persembahan khas, iaitu persembahan itu dinamakan dari robohan kota Melaka kita benakan negara merdeka. Dia ada storytelling dia. Dia ada storytelling dia, dan penceritaannya, naratif
penceritaannya adalah bagaimana kita menghayati roh Hari Malaysia tersebut dan mengambil daripada frasa puisi Jiwa Hamba oleh sastrawan negara Usman Awang kita lah. Jadi apa yang menarik dalam tu, kita atur ada 4 segmen di dalamnya yang menceritakan tentang bagaimana semangat Petrotrisma itu disambut dengan pelbagai kaum, dengan pelbagai etnik, dan dia ada konsep flashbacknya yang tersendirilah. Jadi itu yang menarik Fariha, yang untuk kita dapat kongsikan secara bersama di sini. Di samping itu juga kita ada persembahan rakyat selepas acara tersebut berakhir, acara rasmi berakhir, ada persembahan rakyat. Dan lebih menarik lagi, tetamu kehormat utama kita adalah Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sendiri akan turun, termasuklah Yang Amat Berhormat Ketua Menteri daripada Melaka, Yang Amat Berhormat Prima Sarawak dan juga Sabah juga akan datang ke Melaka. Dia dengar ni pun dah rasa dah meriah ni dengan rakyat ni datang dengan pakaian temanya, dengan aktivitinya. Jadi untuk Puan Azlina, mungkin apa harapannya sebagai mewakili tuan rumah ini nanti 16 September? Harapan saya nak biarlah kita semua sama-sama rakyat Malaysia sama-sama kita raikan hari yang istimewa dan bersejarah ini. Dan kalau datang ke Melaka, kalau risau jalan tu jam dan sebagainya, jangan risau sebab kita ada plan lain. Anda boleh parkirkan kenderaan anda di JT Taman Rempah, boleh naik Melaka River Cruise, boleh naik bot. Ada turun bot pula tu, boleh naik beca lagi sebab tetamu kehormat kita pun semua naik beca untuk ke lokasi warisan dunia tersebut. Jadi ini adalah satu pengalaman yang unik saya rasa dan luar biasa sebab kita selalu kalau melancong kita jalan kaki tapi kali ini kita boleh naik beca, kita boleh naik bot. Jadi ini memberi satu pengalaman yang sudah pastinya lain daripada lain. Dan kalau lebih baik anda datang dan bercuti terus ke Melaka, boleh tempah hotel yang banyak di sekitar Melaka. Datang awal sambil makan-makan, lepas tu malam boleh tengok persembahan pula. Dia 16, 17, 18 tu tapau semualah dekat Melaka. Habis, sebab difahamkan juga ada artis yang akan memeriahkan Datuk Jamal Abdillah, Dash, Ernie Zakri, Marsha Milan, Londo, Jimmy Palikat Anding, siapa ni? Kenny Lee dan Radhi Piramdi. Terima kasih banyak-banyak Puan Azlina alias Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Melaka. Lepas ni betul Melaka ke? Ya, saya. Allah. Terima kasih banyak-banyak. Sedikit sebanyak dapat kita mengetahui informasi berkenaan dengan 16 September 2022. Jangan lupa ke Negeri Melaka nanti. Kita nak berehat seketika. Sekembali nanti kita nak ada Alif dan Sofia lah. Kenal tak? Kenal kan? Okay, sebelum Terima kasih kerana masih bersama kami. 12 September ini kita membawa inspirasi yang istimewa. Khas untuk anda, peminat-peminat Alif dan Sofia. Mereka berada di atas set sekarang bersama saya. Lambai sikit. Hai Alif. Hai Sofia. Dan yang ini pula, dia kepala dia, saiz dia betul. Ini dia Encik Lokman Osman, iaitu pengarah siri animasi Alif dan Sofia yang sangat-sangat popular di kalangan anak-anak kita. Assalamualaikum Encik Lokman. Dan saya nak sebagai seorang bapa nak ucapkan terima kasih di atas konten Islamik yang sangat memperangsakan. Bangga saya menjadi seorang Islam dan juga rakyat Malaysia. Jadi kat sini saya difahamkan baru saja dilancarkan siri buku Awesome AR ataupun Augmented Reality Alif dan Sofia Jom Solat. Jadi buku ni sesuai untuk kanak-kanak 2 tahun ke atas, Cik Lomat? Ya, buku ni disebabkan dia ada integration, kita ada video, audio visual dan bahan baca. So seawal 2 tahun, anak-anak kita boleh explore lah buku ni. Jadi yang pelik ni bila Encik Lokman kata audio dan visual. Tapi benda ni buku. Jadi macam mana kita nak hidupkan audio dan visual tersebut? Dia memerlukan aplikasi. Kita ada aplikasi secara percuma. Aplikasi tu percuma, tak perlu daftar. So aplikasi tu aplikasi Awesome. Kita akan scan dan karakter tu akan keluar di alam nyata lah. Wow, jadi inilah dia augmented reality ya. Bayangkan objek 2 dimensi atau 3 dimensi dihidupkan semula menggunakan peranti ya. Ya, betul kan. Okey, so tak kisahlah apa jenis peranti, Android boleh, iOS pun boleh kan? Huawei pun boleh. Huawei pun boleh. Itu dia. Jadi boleh tak kita demonstrasikan sikit macam mana kita boleh zahirkan Ali dan Sofia. Alif dan Sofia. Macam mana kita nak buat? Okey, mula-mula kita ada aplikasi dia. Aplikasi dia saya dah buka siap-siap lah. Dah buka siap-siap So dan ni kita boleh buat turun. buku dia, kita just
buku macam ni. Kita tak perlu apa ni? Tak perlu ada QR code, tak ada apa-apa. Okey. Kita just tekan play ni. Tekan play. Ni dia punya play. Okey. Wah, canggih. Tu nak bila keluar macam ni just tunjuk je buku. Apa jadi kat dia? Jadi kat dia? Wah, Ali akan keluar nampak tu. Okey. So, very cool. bila kita scan macam ni kita boleh tengok 360. Tapi dari segi visual, Alif boleh nyanyi-nyanyi ke? Ada juga. Tapi cuma saya offkan volume hari ni. Offkan volume. Bukan volume dia. Ini yang kita nak dengar sebab kat sini dia macam malu-malu sikit, dia tak nak cakap. Dia adalah suara dia. Muslim diseluruh. Kita tengok yang page lain lah. Kita tengok page lain. Saya buka satu page. Contoh macam page ni kita ada sediakan lagu intro lah untuk aplikasi ni. Contoh. Tu. Ada lagu dia. Kita boleh dengar. Nampak. Wow. Ni lagu solat lah. Ini dia pengalaman membaca buku dengan cara yang baru. Ini yang dikatakan, orang kata penambahan nilai lah. Dan difahamkan Jabatan Kemajuan Islam atau JAKIM menjadi salah satu badan yang bertanggungjawab untuk konten atau pengisian dia. Adakah ini benar? Ya, betul. Sebab kami buat buku ni untuk mendidik anak-anak kita solat lah. So, untuk sampai pada target tu, ke semua konten ni, semua 13 rukun, semua kita boleh scan AR dia. Dan konten tu secara bertulis, audio visual dia pun dah disemak oleh JAKIM. Maknanya dah okey lah, insyaAllah. Dari segi piawaian dia tu pun, dan aras dia pun top notch macam begitu ya. Betul. Bagus. Jadi selain daripada siri Jom Solat ini, apa lagi projek-projek daripada Blind Spot Studios? Kita akan buat lagi siri buku ni, dia ada sambungan ya. Tapi buat masa ni kita rahsiakan dulu. Rahsiakan dulu. Tunggu launching, insyaAllah pada akhir tahun kita akan launch lagi 2 buku dalam siri augmented reality juga. Jadi macam mana rasa sambutan orang ramai terhadap konsep yang baru seperti ini? Buku ni baru lagi. So kami baru lancarkan di Central Market 31 Ogos. Sambutan dia amat merangsangkan. Ibu bapa feedback dia bagus dan disebabkan konten ni telah disemak JAKIM, diterima baik. So dia ada piawaian di sana kan? Betul. Jadi kalau kita nak tanya sikit-sikit lah, nak cuba korek rahsia sikit tentang projek yang akan datang ni. Jadi apa yang kita nampak dari segi visualnya sangat menarik. Can we expect more? Daripada planning dia memang kita akan kalau dah purchase buku yang pertama, yang next siri tu kita up lagi satu notch. Lagi satu notch. Oh ya, ada benda boleh keluar di sini. Macam tu ke? Tapi memang setakat yang development kami dia menarik lah, sangat menarik. Kami pun excited untuk next launching. Tapi apa-apa kita boleh cari buku ni dulu, tengok dulu, experience dulu, then baru kita keluarkan lagi tu. Kalau kita cerita tentang konten Alif dan Sofia pula, berapa umur Sofia dan berapa umur Alif? Nak kenalkan sikit kepada penonton-penonton kita. Okey, Alif ni dia preschool lah, prasekolah, dia umur 5 tahun. Sofia ni kakak dia umur 7 tahun lah. Dia dah masuk sekolah rendah. Dah masuk sekolah rendah. So relation dia, Alif ni sentiasa bertanya. Sofia ni dia dah pandai baca sikit, dia ajar. So Alif adalah dia introduction pada yang video ni lah. Sofia dah boleh baca, dia boleh baca konten dia. Itu relation dia. Itu relation dia. Dan insyaAllah ada ramai ahli keluarga di luar sana dapat belajar solat bersama-sama. 2 tahun ke atas sesuai sampai 12 tahun gitu. Siapa-siapa nak belajar solat lah. Kita tak limitkan. Dah umur tu macam Fariha pun boleh juga kalau nak belajar solat. Mana Fariha kita? Mana Fariha? Alif buat ni lah. Alif buat ni lah. Nampak tau, Alif buat sini. Tapi minta maaf. Alif tu masih muda lagi. Sabar lagi. Anak angkat lah. Boleh anak angkat. Boleh anak angkat ya. Jadi macam mana? Menarik ataupun tidak? Menarik. Tadi tengok apa macam, boleh belikan anak saya ni. Buku ni dia ada lelaki ada perempuan. So bila perempuan, karakter yang solat tu perempuan. Asal sesuai. Laki buku solat dia orang lelaki. Design pun memang kita buat spesifik. Perempuan punya pun sangat gelis. Dalam dia macam diary macam diary. Comel. Awak boleh lah ada nak macam ala-ala Diary of a Wimpy. Itu anak-anak saya pasti akan suka, insya-Allah. So, walaupun dah pandai solat. Tapi manalah tahu kan hanya untuk efek dia. Jadi terima kasih sekali jawapan. Well done to the team. Alif, thank you. Thank you Alif. Thank you Sofia. Kita jumpa besok dengan satu topik yang istimewa juga. Sakit perut jangan ambil ringan tau. Kadang-kadang kita ni rasa okey sikit biasanya. Tidak. Saya sebagai yang ada pengalaman tu, kita caknakan isu ini.
esok dan jangan lupa bersama-sama tim MHI. Selamat pagi. Assalamualaikum.